إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana hari ini dapat lagi bersama dalam kuliah, siri kuliah kita, dan kali ini hari yang kali kedua. Hari itu satu hari bulan saya dah main dah masjid ni, kemudian 31 pula, kira-kira cukup sebulan. Alhamdulillah, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya dalam kita menghadapi era yang sangat getir. Sepanjang hidup 52 tahun ni, saya rasa 2-3 hari inilah rasanya macam perik sangat, rasa macam susah sangat hidup ni, pasal dengan suasana cuaca yang panas, kemudian cara hidup yang meningkat, kita jadi lemah dengan sebab banyak perkara. Kemudian dengan Islam pun diperkotak-katikkan. Islam tidak lagi dihormati, bukan takat di sini saja di Malaysia, seluruh dunia kita tengok banyak benda-benda yang sedang berlaku yang menyebabkan kita rasa sedih, sangat-sangat sedih. Orang-orang Islam diperlakukan sewenang-wenangnya. Macam saya bisa cerita itu di Kashmir, apa yang berlaku di Palestin, Syria, Iraq, Yaman, Afghanistan, Rohingya. Ini semua tempat-tempat bergolak. Belum lagi campur selatan Filipina, selatan Thailand, tak campur lagi. Semua ni tempat-tempat yang tidak stabil, yang mengalami pergolakan yang sangat getir untuk pejuang-pejuang Islam. Dan kita nampak sekarang ni, akhir zaman ni bukan lagi, kalau dulu kita kata perang antara Kristian dengan Islam kerana merebut kawasan dan wilayah, iaitu perang salib. Berapa ratus tahun perang salib, akhirnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi perang salib itu dihentikan. Tapi perang saja yang berhenti, tetapi pertempuran tak berhenti. Orang barat ini sentiasa cari kelemahan kita orang Islam, duk cari pasal dengan kita. Dan kalau dia ada kuasa, dia ada keupayaan, dia akan tekan kita habis-habisan. Sebab itulah jangan bagi kuasa dekat orang bukan Islam. Bila bagi kuasa kat mereka, kita tengok apa yang mereka buat. Masuklah di negara kita sekarang ni, kita memang sangat-sangat rasa kecil hati, rasa tertekan. Di samping hubungan antara kaum yang sangat-sangat tak baik untuk waktu ini, kemudian ditambah pula dengan wabak penyakit pula dah. Allahu Akbar.
Baru ni influenza, kita sibuk dengan influenza, pakai ambil vaksin influenza. Klinik saya tu orang beratur penuh nak ambil vaksin. Saya kata tak boleh lah, habislah vaksin pun. Kalut, bila kena penyakit kalut cari vaksin, dia tak balik pada Allah tu yang heran tu. Saya kata vaksin ni tak boleh beri apa-apa. Yang boleh memberikan keupayaan kesembuhan, yang memberikan perlindungan adalah Allah. Nak tunjuk rapuhnya iman orang-orang kita lah ni. Tak kira lah no, sama ada dewasa ke budak kecil ke. Ibu bapa sibuk bila anak-anak terancam dengan virus-virus ni. Dan yang terbaru coronavirus. Dia lepas corona, rasanya keluar pula esok ni Corolla pula kot nama. Ingat dulu ada Toyota Corona, ingat? Saya ingat lagi. Masa tu almarhum Ustaz Fadil pakai kereta tu, Toyota Corona KP17 dia pakai. Saya duduk pergi rumah dia, saya tahu lah. Dia duduk lorong Burhan tu. Lepas Corona, Corolla lah. Corolla ni memang popular lah, kereta sedan masa tu. Ni dia nak main lagu tu lah kot. Lepas virus Corona, virus apa pula tak tahu. Dan coronavirus ni tak ada ubat. Tu masalah dah, tak ada ubat. Dan dia lebih bahaya daripada SARS. Tahu dia SARS apa dia? Yang kata severe acute respiratory syndrome, yang berlaku tahun 2000, 2001. Saya ingat lagi masa tu saya sedang bertugas di Hospital Kangat, jaga kecemasan pula tu. Jadi SARS ni akan masuk melalui situ lah, pintu masuk utama. Kami ni bila dapat satu kes, seorang Chinese, dia balik dari Singapura dan dia mengalami simptom-simptom yang macam SARS. Terus kami kuarantin dia. Tanya-tanya betul, dia kata dia bawa balik Singapura. Masa tu outbreak berlaku di Singapura. Jadi kami kuarantin dia 2 minggu. 2 minggu tu saya kena pakai baju angkasawan tu, sampai jadi tak ketahuan. Dan kami doktor yang merawat pesakit tu di kuarantin dalam satu ward tu orang lain tak boleh masuk, kami je yang boleh keluar masuk. Dan kami tak boleh balik rumah. Kami disediakan di situ tempat tidur, benda makan semua orang bawa. Kira makan tanggung berak tong lah kan. Waktu tu syok lah, tapi nak buat apa, tak boleh balik. Walaupun rumah saya dekat kan dengan hospital, dalam 2 km. Tak boleh balik, tak boleh jumpa anak-anak, tak boleh jumpa bini. Amoy, kata kacau. Kita kalau hak lain tak apa, kalau tak boleh jumpa bini kacau. Kan? Main malam Jumaat je, kacau. Tuan-tuan, 2 minggu. Tapi last sekali pesakit tu dia okey balik. Dan memang simptom tu nampak macam SARS, tapi bukan SARS. Tu masa tu. Tapi sekarang coronavirus lebih lagi pada tu naknya. Dan kita harap jangan ramai di Kedah ni. Sebab kita takut yang baru ni, yang terbaru kita dengar dulu di Johor. Tak tahulah yang terbaru ni di mana. Saya pun tak ikut perkembangan lah. Sebab saya pun sibuk 2-3 hari ni dengan urusan peribadi saya. Urusan tu lah. Yang hari tu saya tolong minta kutip lemah ni. Malam ni pun saya cadang nak kutip lemah lagi untuk anak saya. Dan malam ni saya bawa tuan badan dia. Hari tu saya tak bawa dia main. Ni saya bawa dia main, lagi boleh berkenalan dengan dia. Dan dia ada bawa dokumen-dokumen yang menunjukkan jumlah yang dia kena bayar. Dan berapa lama tempoh lagi yang tinggal yang diberikan oleh pihak universiti. Sekali saya akan perkenalkan dia. Tuan-tuan, malam ni kita tajuk kita Nabi yang penyayang. Nabi Muhammad ni Nabi yang penyayang. Sebab itu Allah sangat mengasihi umat Muhammad. Bukan pasal kita, sebab Allah kasih sangat dekat Nabi. Bila Allah kasih dekat Nabi, Allah
bagikan dia permintaan, dia buat permohonan, Allah perkenan. Dan Nabi sentiasa ingat dekat kita dan sayang kat kita dan buat permohonan untuk kita. Sebab itulah Allah bagi kasih sayang yang lebih dekat umat Muhammad. Umat-umat terdahulu, kalau kita ingat Nabi Nuh, macam mana Nabi Nuh ni berdakwah 950 tahun. Alfu sanatin illa khamsina sanah, 1000 tahun kata Allah dalam Quran. Wa labitha fi qaumihi alfu sanatin illa khamsina sanah. Nuh itu duduk dengan kaum dia, berdakwah, berjuang, berjihad, ajak kaum dia beriman selama 1000 tahun tolak 50. Mana 950. Dan hanya dapat pengikut, ada ulama kata 18 orang, ada ulama kata 83 orang. Dan 83 orang itu pun bukan orang lain kecuali anak, cucu, cicit, piut dia. 5-6 generasi yang dia bawa bersama dalam kapal dia yang tidak tenggelam dalam peristiwa banjir besar itu. Itulah hebatnya Nabi Nuh, perjuangan dia, pengorbanan dia, jihad dia untuk menegakkan agama Allah yang maha suci. Tapi Nabi-Nabi ini tidak putus asa. Tengok bagaimana Allah menghukum terus kaum itu ketika mana Nabi mereka masih bersama dengan mereka. Tengok, ketika Nabi mereka masih bersama dengan mereka, Nabi Nuh hidup lagi, Allah Ta'ala kata, oleh kerana mereka tidak lagi mau mendengar kamu punya dakwah, ajakkan kamu kepada Islam, mereka itu kufur, sangat kufur, tegar dengan kekufuran, kata Allah, aku akan hantar banjir yang besar. Wasna'il fulka ya Nuh bi'ayunina, buat satu kapal atas bukit wahai Nuh dengan arahan dan wahyu dari kami. Kami tengok, bi'ayunina, dengan pemerhatian kami, buat kapal atas bukit. Orang-orang di zaman dia itu, wa qala al-mala'u min qaumihi ya Nuh hal laka jinnatun, wahai Nuh, adakah kamu itu gila? Orang buat kapal tepi laut, tepi sungai, kamu buat kapal atas bukit. Kata Nabi Nuh, laisa bi jinnah walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku bukan gila, tapi aku adalah pesuruh Allah yang dikirimkan oleh Tuhan yang menguasai segala alam yang ada dalam dunia ini. Begitulah dipermain-mainkan Nabi Nuh itu, dan akhirnya Allah hukum dia apa? Innahum qauman amin, kata Allah, wahai Nuh, kamu sabar, akan aku hantar banjir yang besar, dan yang akan selamat hanya kamu dan keluarga kamu duduk dalam kapal itu, yang lain semuanya tenggelam. Dia ada lagi, dan dia menyaksikan bala tu mari dan mati ke semua orang-orang yang kafir di zamannya. Mai Nabi Ibrahim macam tu juga, Allah turun bala segera kepada Namrus. Bila Namrus lawan dengan Nabi Ibrahim, Namrus mengaku dia Tuhan. Akhirnya Allah turunkan seekor nyamuk, tak tahu spesies apa. Kena buat satu kajian pihak vektor kesihatan negeri Kedah ni, hampa buat kajian jenis nyamuk apa yang masuk dalam telinga Namrus. Mungkin kita boleh buat nama spesies baru, Numruzon ke? Kalau yang kita ada Aedes dengan Anopheles, nyamuk tiruk dengan nyamuk Aedes. Aedes tu pun bukan Aedes asal sini tau. Aedes tu pun adalah Aedes yang dijumpai asalnya Aedes aegypti. Dia asal dari zaman Firaun. Spesies Aedes ni patut ganas sangat, yang sampai dapat penyakit demam denggi ni. Tapi di zaman Namrus, nyamuk ini kecil halus,
dia masuk dalam telinga Namrus, mati Namrus tu bergolek-golek. Kes dia nyamuk duk ketik dalam kepala dia. Nyamuk tu makan apa pun tak tahu, tapi akhirnya mati. Tengah-tengah Nabi Ibrahim duk ada lagi, Allah hukum Namrus. Kaum Nabi Lut bukan jauh dengan kaum Nabi Ibrahim. Nabi Lut ni anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Apa jadi dengan kaum dia? Mereka melakukan homoseks. Kemudian Nabi Lut berdakwah, atattunal rijala min dunin nisa'i syahwatan, adakah kamu mengambil orang-orang lelaki sebagai syahwat selain daripada wanita? Sesungguhnya innakum qauman dhalin, kamu adalah kaum-kaum yang sesat. Kerana perbuatan itu dimurkai Allah. Allah tak suka. Allah buat lelaki perempuan ni ada fungsi dia. Lelaki pasangan dia perempuan. Tapi kaum Nabi Lut tak, dia ambil lelaki berpasang dengan lelaki. Ini yang dimurkai oleh Allah, dan melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah SWT semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka. Apa jadi? Allah hantar tu juga bala. Nabi Lut duk ada ni, Allah hantar malaikat 2 orang masuk ke rumah dia, dikejar oleh kaum dia, kerana 2 malaikat ni merupai bentuk lelaki, dan mereka tu pula comel segak. Comel segak, malaikat jadi manusia. Bayang tengoklah kan, cara kita tengok orang lelaki hak betul-betul segak pun segak sungguh lah. Macam Nabi Yusuf tu, sampai orang tengok wajah dia, perempuan yang sedang pegang pisau boleh potong jari makcik nak abang, segak sungguh. Saya ni taklah tahu tu kan. Tapi kalau Tom Cruise lawan dengan saya, boleh kat saya lah. Cuma saya ni hangui sikit makcik. Dia tak apa nak cerah. Tapi kita tengok bagaimana Allah musnahkan mereka. Bila mereka melampau, mereka pergi ketuk pintu rumah Nabi Lut. Mereka minta supaya diserahkan 2 lelaki yang cantik tadi ni, iaitu malaikat yang mari untuk menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Akhirnya bila mereka pecah pintu masuk, Nabi Lut kata, jangan. Kalau kamu nak masuk, nak ambil mereka ni, aku tak bagi. Ini tetamu aku. Nabi Lut tak abang, kata mereka tu malaikat. Jangan, kata malaikat itu, mereka kata, ya Lut, innahum lan yasilu, inna rusulu rabbika, kami ini pesuruh daripada Tuhanmu. Kami ini malaikat, jangan takut. Mereka tidak akan dapat pegang kamu, mereka tak akan capai kamu. Sebab apa? Sebab Allah lindungkan kamu. Lepas masuk, buka pecah pintu nak ambil 2 malaikat ni, Allah butakan mata mereka, tak nampak apa. Dan ketika itulah malaikat ni kata dekat Nabi Lut, wahai Lut, pergilah kamu keluar, bawa keluarga kamu ke satu arah, keluar dari bumi Sodom ini. Sodom itu bumi tempat kaum Lut itu duduk. Di mana? Kalau kita nak tengok bekas dia, di Laut Mati. Mana? Di Jordan. Situlah tempat kaum Nabi Lut yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah menjadi laut yang sangat masin. Kesan ni boleh tengok. Saya pergilah 2 kali, kalau ada peluang pergilah tengok. Tapi kawasan tu berbukit-bukit. Kita pergi tu kena naik bukit yang tinggi, kemudian turun bukit tu, di tengah-tengah tu laut. Laut yang tidak berhubung dengan mana-mana laut yang lain. Tengah-tengah bukit ada laut. Bayang tengok, pelik tak pelik? Di situlah dulu nama kampung, 2 kampung yang melakukan homoseks, namanya Sodom dan Gomorrah. Akhirnya Allah terbalikkan bumi dan Allah hempak balik kat mereka. Angkat bumi itu, malaikat tu hempak balik. Bayang tengok, Allah hempak balik bumi, orang duduk bawah tu.
Apa jadi orang tu? Hancur sehancur-hancurnya. Tengah-tengah Nabi Lut duk ada ni. Nabi mereka ada lagi, tapi Allah hantar bala di tengah-tengah Nabi mereka ada lagi. Malaikat kata, ya Lut, fa asri bi ahlika bi qita'in min al-lail alaysa subhi qarib. Pi keluar cepat, pergi mengarah ke satu arah, iaitu ke arah selatan. Nabi Lut pun lari ke arah selatan dan bersembunyi di satu tempat, duduk situ. Kamu jangan lambat, sebab kalau kamu lambat, kamu akan terkena apa yang dipanggil hujan batu. Hujan batu. Hujan batu ni dahlah batu tu jadi air hujan. Batu tu bernyala, ada api. Bahkan mereka tengok kesan-kesan sampai hari ni, batu yang ada di sekitar Laut Mati itu, bila kita ambil manci api, cucuh menyala tu batu tu, dan didapati kadar fosforusnya sangat tinggi. Fosforus ni adalah belerang. Rupanya batu yang Allah hantar tu daripada batu api neraka, min sijil, neraka sijil, dan dia ada belerang. Bila dia kena udara, dia terbakar. Bila terbakar, dia jadi hujan batu api. Bukan batu biasa, batu yang berapi. Bayang tengoklah kalau kena kat kita, apa jadi? Terbakar habis. Terbakar hidup-hidup dalam masa yang sama. Lepas dah terbakar tu, Allah angkat bumi tu, kalih empuk balik. Dahsyat bala tu, saya tak nak bayang tuan-tuan. Lelaki dan perempuan semuanya mati dalam keadaan macam tu, hancur, sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya Allah nak basuh balik bumi tu. Apa dia buat? Hujan turun, akhirnya dia bertakung menjadi laut. Sampai hari ini tidak ada sebarang tumbuhan yang boleh tumbuh di situ. Tak ada, pokok satu pun tak ada. Rumput lagi lah tak ada. Lumut pun tak ada. Tu dia mati terus. Itu nama Laut Mati. Orang putih pun sebut the Dead Sea, Laut Mati. Maknanya dia mati tu bukan takat dalam tu ada cerita orang yang dah dimatikan, tapi cerita dia bila dah jadi Laut Mati tu, kehidupan tak ada. Sunyi lah kawasan tu. Burung pun tak ada, binatang pun tak ada. Ini nak abang tempat bala yang turun ni memang cukup hebat. Boleh tengok kesan dia sampai hari ni. Saya pergi 2 kali, tapi tak duduk lama. Pergi tu pasal ustaz salah pesan. Dia kata, doktor, tempat bala turun ni dia tak boleh duduk lama. Kita pergi tengok balik. Cakap kau nak tengok gambar tu, tengok lah. Tengoklah, nampaklah orang putih duduk mandi di laut tu. Memang tak tenggelam. Sebab kadar kepekatan garam dia terlalu tinggi. Jadi menyebabkan kalau kita baring, patutnya dalam air laut kita tenggelam. Tak. Boleh baring, terapung. Baring dan terapung. Tapi kalau kita pegang air laut dia memang pekat. Katalah kita letak dalam 15 minit, kita angkat balik jari ni, ada air laut, dia jadi garam. Dia kering tu, air yang kering di jari ni jadi garam terus. Kata pekat gila ni garam ni. Tu kata Laut Mati. Tak percaya api tengok. Kok Dr. Jamno jual minyak angin bulan ni kan. Dia kata boleh percaya ke orang tua ni? Pergi lah tengok. Nak cakap saya tak berani. Sampai tahap tu Allah bala tempat tu. Maknanya apa? Allah sangat murka perbuatan homoseksual dan juga lesbian. Cukup murka. Lah boleh kahwin pula lah di negara barat. Boleh kahwin perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Ya Allah, kita pun pening. Ni hak duk main di Malaysia ni adalah adalah. Lepas tu kerajaan pula kata apa? Kerajaan kata tak apa, kita bagi kebebasan untuk mereka. Menteri Agama kata apa? Yalah, kita tak boleh halang. Kalau mereka buat benda tu di rumah, kita tak boleh halang. Baik pergi kat mereka, mereka tak kacau siapa. Tengok tu Menteri Agama kita cakap lagu tu, la ilaha illallah.
Tuan-tuan, benda ni Allah laknat. Maksudnya apa? Aku tak suka mereka hidup di tempat hampa. Kalau mereka ada, bunuh mereka. Sebab tu di Brunei, pok-pok LGBT ni apa hukum dia? Tangkap, buat apa? Bunuh. Berani dia buat. Sana tak berani, lari keluar habis. Habis pakat lari merapak apa tu. Tak ada, di Brunei tak ada. Sebab tu Allah tidak murka dengan bumi Brunei. Tu yang kata berkatnya negeri yang bila Allah suka, kerana ikut perintah dia, maka Allah akan bagi lagi banyak hasil yang ada. Telaga minyak ni jumpa pula di Brunei ni. Tidak nak kering dah, ada lagi telaga baru jumpa pula. Pasal apa? Pasal melaksanakan undang-undang Islam, melaksanakan perintah Allah. Puak homosek tak boleh hidup di sana. Tak ada. Yang kata hak asasi manusia ni mohong kan. Satu hak asasi manusia ni hanya untuk kepentingan orang-orang kafir je. Kita orang Islam tak ada hak asasi. Tengok macam mana orang Cina buat di Uyghur. Kita nak beragama sendiri tak boleh, nak simpan janggut tak boleh. Ditangkap beramai-ramai, dibunuh, dirogol wanita-wanita yang pakai tudung. Allahu Akbar. Anak-anak kecil juga tak diberikan kebenaran untuk semayang, tak boleh baca Quran. Padahal kita duduk dalam dunia yang sama. Kalau dia berkata, oh kami bagi LGBT ni berkahwin kerana mereka ada hak asasi, kenapa kami nak mengamalkan Islam di China, di bumi yang sama? Tiba-tiba kami tak boleh mengamalkan Islam itu. Ini yang kata hak asasi ini untuk orang kafir saja. Kita tak boleh. Kita kena tindak. Kita kena ikut cakap mereka. Hampa kena ikut kami. Hampa, bahkan pemerintah Cina kata apa? Islam is a disease. Islam ni adalah wabak, dia kata, penyakit. Jadi kami buat kat orang Uyghur tu, kami bunuh, kami apa ni, kami tahan dalam kamp tahanan ni sebab kami nak ubat penyakit yang dibawa oleh virus yang bernama Islam. Itu mereka punya kenyataan. Apa jadi? Allah balas balik di Wuhan. Apa buat di Uyghur, aku balas di Wuhan. Apa jadi? Virus corona merebak dan mereka yang tengah berjalan ni jatuh pingsan kena virus ni macam daun-daun kering yang gugur dari pokok yang sedang berbunga dan berdaun. Jatuh seorang mati. Memang tragis kita tengok. Tak tahulah tuan-tuan dapat video tu ada ke tak. Ni duduk tengah jalan ni, pum, jatuh. Tengah jalan, pum, jatuh. Jadi macam The Zombie Land. Ada satu cerita, kalau tuan-tuan bisa tengok, hero dia Will Smith, I'm the Legend tajuk dia. Tu dia lah tu. Lebih kurang macam tu lah. Siapa kena virus tu tak ada harapan hidup, memang mati. Allah boleh buat. Hampa kata Islam ni virus mah, aku hantar virus hak sebenar. Bila buat kajian, virus tu daripada mana? Dalam darah kelawar. Maka disalahkanlah pula orang-orang yang memakan haiwan-haiwan eksotik. Kan? Yang cerita makan haiwan eksotik ni lama dah, di Siam ada. Contoh kalau rajin pergi Bangkok, ada satu pasar tau. Dia memang jual binatang-binatang tu, segala kumbang, ulat, segala jenis, lipan, segala jenis, labah-labah, serangga, semut ni macam-macam saiz. Tak tahu nak cerita. Hak buruk-buruk ni segala, semua pakat makan benda-benda tu. Dan kita heran, kalau patutnya orang yang makan haiwan eksotik ni kena penyakit, kenapa di Thailand tak kena? Coronavirus tak ada di Thailand. Dia mula merebak di mana? Di China. Pasal apa?
Sebab Thailand tak buat orang Islam sampai teratur. China buat macam yang mereka buat dekat Xinjiang ataupun Uyghur, untuk orang Uyghur. Tengok Tuhan balas la tu juga macam zaman Nabi Lut dulu. Itu dia. Sebab tu Allah bela, Allahu waliyul mukminin. Allah itu kata Allah, aku adalah pelindung orang-orang yang beriman. I'm the guardian of the people of faith. So don't mess with me. Jangan buat pasai dengan aku. Kalau sampai hampa buat pasai dengan aku boleh buat pasai dengan hampa. Aku hantar penyakit yang tak ada ubat. Itu dia. Jadi apa penyelesaian kita? Masuklah waktu Aisyah. Kita berhenti sekejap lah. Tak ya? 2 minit. Handphone saya ni cepat sikit kot. Jadi tuan-tuan, sekali kalau bunyi abang lah, saya tak perasan. Jadi tuan-tuan, kita tengok bagaimana kuasa Allah. Lihat Allah. Sebab tu kita jangan takut lah. Jangan takut. Kita ni kalau kita pegang betul dengan Allah, kita jangan takut. Tetap Allah akan jaga kita. Sebab tu balik kepada Allah. Di zaman ini tak boleh buat apa lah. Tak ada siapa boleh lindung kita. Mana ada kerajaan yang boleh lindung kita lah ni? Amat. Kerajaan Saudi pun tak boleh lindung kita. Dan memang dia tak lindung siapa-siapa pun. Rakyat dia pun dia halau kerajaan Saudi. Dia bunuh ulama-ulama berapa ramai. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu keturunan Rasulullah tak ada lah di Mekah. Dan di Madinah tak ada. Yang ada tu tak tahu dah geng mana. Main celah mana, main ceruk mana. Kalau ada pun mungkin sikit-sikit lah keturunan-keturunan yang saki-baki, tapi yang tidak ada golongan yang tidak menonjol lah, mungkin boleh jadi. Tapi kebanyakannya sudah lari ke Yaman. Sebab tu dia serang Yaman. Sebab Yaman ni para habaib ni keturunan Nabi. Para sayyid yang kemudiannya lari mai ke sini. Sebab di Yaman pun pernah tentera Saudi cari untuk bunuh orang-orang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kalau macam tu, Ustaz, kerajaan Saudi ni kerajaan Islam ke kafir? Saya tak mau cakap, tuan-tuan jawab sendiri. Sebab tu sebenarnya pemerintah-pemerintah tempat-tempat yang macam ni sebenarnya sudah tidak lagi pemerintah yang ikut arahan Allah. Depa Islam ke kafir saya tak tahu, tu tuan-tuan hukum sendiri. Tapi kalau buat benda yang pelik-pelik, ni yang terbaru ni nak buat payung, nak tutup Kaabah tu, nak tutup bagi dia teduh kononnya. Sedangkan kita tak pernah bersungguh pun kata kita tawaf. Tengah panas ni jadi panas, tak ada apa kan. Tak pernah berlaku pun orang tengah tawaf pengsan, tak ada apa. Habis siapa yang nak tutup ni? Dia ada agenda lain. Nak tutup, sedangkan Rasulullah kata tak boleh. Kaabah itu tidak boleh ditutup. Kerana rahmat Allah sentiasa turun di Kaabah. Tiba-tiba nak tutup. Apa maksudnya bila dia tutup? Dia nak halang rahmat tu sampai kat kita. Itu tujuan dia. Bila rahmat tak sampai kat kita, doa tak naik ke langit. Bila doa tak naik ke langit, maka kita jadi lemah. Kita jadi lemah. Bila kita jadi lemah, akhirnya mereka menguasai kita. Itu tujuannya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita tengok ini agenda Dajjal lah. Nak tutup Kaabah tu agenda Dajjal. Sebab Nabi tak bagi tutup. Memang hukum dia haram tutup Kaabah. Mereka dapat mana fatwa mana, benda tak ada siapa ulama cakap pun, cengap, tak berani. Tak berani komen. Lah tak siap lagi lah projek tu, tapi mereka dah buat replika, tunjuklah dalam gambar, dalam video apa, kita pun dapat tengok. Dia tutup pula. Last sekali jadi bentuk macam mata.
Macam mata. Pasal apa jadi macam mata? Tu sekali kita sambung. Berhenti, kita silakan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, kita sambung balik. Jadi macam itulah, bila Allah Ta'ala hendaki berlaku sesuatu dengan sebab kemurkaan dia, dia boleh hantar penyakit yang tak ada ubat. Jadi kita nak buat macam mana ni? Tambah yang masuk pula banyak lagi pelancong-pelancong dari China yang membawa penyakit. Itu yang kita tak seronok tu. Amerika dah buat sanction dah. Pelancong Cina tak boleh main tempat kami. Macam tu juga Kesatuan Eropah sekat pelancong Cina. Tapi ada satu negeri di Asia ni, negeri pun tak besar mana, besar tank ya. Dia kata tak apa, main ramai-ramai, main ramai-ramai. Allahu Akbar. Sedangkan mereka ni pembawa penyakit. Kita pun tak tahu lah nak jadi apa. Jadi kita, geng kesihatan ni yang teruk. Kepung kot ni. Kalau nak jadi yang kita pun, kita dulu kena, sebab kita peran lain. Saya ingat lagi bila berlaku SARS tu, Allah, teruk. Suit yang saya pakai tu macam suit angkasawan tu, sampai tak ketahuan. Punya panas berpeluh duduk dalam baju tu. Head tutup semua ni. Apa yang kita sentuh tak boleh bawa keluar daripada bilik tu, duduk dalam tu je. Nak keluar, dia ada bilik perantara, kita tanggal baju di situ, lepas tu kita keluar, kena mandi, kena apa. Sampai teratur masa tu. Oh, teruk. Masa tu ni nak main jadi ni lagu tu pula. Coronavirus ni nak jadi lagu tu. Yang teruk yang kita lah, pasukan kesihatan ni.
staff nurse, MA, doktor, PK, ada tolong cuci bilik apa. Kalau nak kenal kita dulu. Tuan-tuan, inilah bahaya yang kita sedang hadapi sekarang. Apabila Allah hantar penyakit sekarang bukan macam dulu. Kalau berlaku apa-apa outbreak, dia akan cepat jadi global. Sebab manusia bergerak. Tambah Wuhan tu pula pusat perantara pergerakan transit kereta api dia yang terbesar di China. Memang cepat dia merebak. Semua penerbangan dia cancel. Tapi yang daripada Guangzhou baru ni mendarat di Langkawi tak cancel pula. Yang tu yang kita pun rasa macam tak apa-apa nak seronok. Apa yang kita boleh buat, kita doa lah. Kerana itu saja. Kerana ada formula dia. Sebab tu balik pada Quran, kita ada formula, jangan takut. Kalau dari segi kesihatan, kita tahu jangan keluar rumah tu je. Kita kuarantinkan diri kita. Sebab itu je ubat dia. Penyakit yang teruk macam ni, ubat dia kuarantin. Mana kita kuarantinkan diri kita. Jangan keluar rumah. Kecuali perlu sangat. Perlu sangat. Lepas tu kalau nak pergi beli belah pun, anak jangan bawa. Cucu yang kecil-kecil jangan bawa. Tinggal di rumah. Sebab mereka sangat vulnerable. Sangat mudah terdedah kepada penyakit. Orang batuk bersin pun mereka dah kena. Tu saya duduk tengok dekat dialisis tu, tempat saya ada dialisis, hospital lama tu. Bawa budak-budak pi duduk bermain di situ, saya cukup tak setujulah. Saya cukup tak suka. Kalau boleh kena strict sikit. Sebab budak-budak ni dia situ tempat disease, penyakit. Bila blood product, kita duk tukar darah, duk cuci darah. Kemudian segala blood line apa semua yang kita bubuh dalam tong sampah tu, dia bawa keluar virus kalau ada virus. Budak-budak ni kalau kena, dia akan dapat penyakit. Tu kena strict sikit lah. Pihak kesihatan kena tengok sikit. Kawasan dialisis tu, tempat saya cuci tu lah. Kena tegur sikit lah. Sebab itu bukan kawasan yang seronok macam tu. Sebab tu kita tak bagi budak-budak naik ziarah di hospital Sultan Bayar ni macam tu lah. Bukannya kita pergi nak melawat zoo ataupun masuk dalam taman orchid. Kita pergi melawat orang sakit. Situ tempat penyakit. Jangan bawa budak-budak, terutama yang di bawah 1 tahun. Ni bila dia jadi lagu ni, saya kena pesan lah. Ini tanggungjawab saya sebagai doktor. Kenapa? Sebab dia sangat mudah terkena jangkitan. Saya mak kat anak-anak saya, jangan pergi. Nak beli barang, cari kedai-kedai yang terpencil. Jangan pergi cari kan ramai orang, ramai-ramai. Kecuali tak ada pilihan lah. Kalau kita tak ada pilihan tu. Saya, bahkan saya travel lah ni, saya tak cari hentian yang ada orang ramai. Saya tak singgah dah, Tapah tak singgah dah. Saya ada satu hentian lepas pada Tapah tu, nama dia Ladang Bikap. Situ saya berhenti. Sebab orang tak ramai situ. Terutama musim perayaan-perayaan tertentu. Yang terbaru ni rakyat Cina dah pembawa pun banyak bawa tu. Kita pergi duk campur dengan mereka, konghi pacai dengan mereka. Sat tunggu. Lepas tu saya tak pergi. Mereka jemput saya rumah open house mereka, saya tak pergi. Saya tak, sorry lah, memang saya tak sihat pun kan. Jadi kita ada alasan. Saya tak abang lah kata aku tak mau pergi kan. Saya abang lah kata saya tak sihat. Okey tak apa. Lagi pun kalau kita pergi, saya pun dalam keadaan law ni, kalau pergi di tempat orang banyak penyakit, saya pun akan dapat. Saya badan bukan kuat ni. Badan tak kuat dah, tak macam dulu dah. Jadi sebab tu kita kena beringat. Jadi tuan-tuan macam tu. Jangan bagi anak-anak ni, cucu-cucu kita ni keluar di tempat yang ramai. Elakkan, terutama tempat yang memang ada penyakit. Kecuali tak boleh elak, tu cerita lain lah. Kalau tak boleh elak, kalau tak boleh elak tu terpaksa lah nak pergi follow up. Contohnya di klinik kesihatan, tak ada siapa nak jaga anak, kena bawa juga anak tu. Tak apa lah, bawa lah. Tapi pastikan kita maknanya jaga, jangan bagi mereka pergi tempat-tempat yang tercemar. Ini di antara cara lah kondisi kesihatan, tapi tak menjamin apa-apa.
Yang menjamin kita daripada penyakit ni, okey, ada satu lagi cara, vaksin. Vaksin ni pun bagi saya lah, kalau saya sebagai doktor, kita faham apa tindak balas vaksin ni, itu pun hanya 10% to 20% saja. Mana daripada 10 orang yang cucuk, mungkin 2-3 orang saja yang berkesan, yang lain tu tak berkesan. Habis apa? Balik pada ayat Allah ni yang kata Nabi yang penyayang ni. Allah sayang kat Nabi sampai Allah bagi jaminan, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, aku jamin kepada kamu, selagi kamu ada bersama umatmu, iaitu masa Nabi hidup, aku tidak akan mengazab mereka. Ini jaminan daripada siapa? Daripada Allah. Itu satu. Habis kalau Nabi dah wafat macam kita lah, habislah. Tak ada lah jaminan tu. Ada satu lagi Allah sebut, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tidak sekali-kali akan mengazab umatmu Muhammad selagi mana mereka sentiasa mengucapkan istighfar, mohon ampun. Sebab tu saya puji Tok Imam sini, sebab doa dia selalunya akan ada doa minta ampun yang panjang. Betul lah tu. Masjid-masjid, surau-surau kena baca doa minta ampun yang panjang-panjang. Sebab kita sekarang di era yang sangat kritikal. Bila Allah ampun dosa, Allah lindung penyakit, Allah lindung azab, Allah lindung kepanasan, Allah lindung rasa sesak, Allah lindung rasa tak elok, Allah lindung segala-galanya. Itu dia jawapan dia. Coronavirus ni bukan vaksin saja, tak ada vaksin pun. Coronavirus ni tak ada vaksin. Tapi apa perlindungan dia selain daripada tadi? Balik istighfar banyak-banyak kepada Allah. Banyakkan istighfar. Duduk saja istighfar, pegang tasbih, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walaupun kita rasa hari ni aku tak buat dosa, kita kata kita tak buat dosa, tapi sebenarnya hati kita lalai, itu pun dah berdosa. Sebutlah istighfar hari-hari. Moga-moga Allah sayang kat kita, Allah merahmati kita, Allah terus melindungkan kita daripada bentuk bala, bencana dan azab tadi. Itu tujuan istighfar. Oi, besar istighfar. Penghulu segala istighfar saya nak ajak malam ni. Atau dah kot mungkin, tapi saja saya nak bagi tahu. Balik cari dalam maksurat. Ada. Beli maksurat. Maksurat tu apa duit ya? RM5 ya. Pergi cari di Pekan Rabu ada. Darussalam, Pustaka Darussalam, kedai Ustaz Adi. Di Peruda. Di Peruda ada, dia ada satu lagi cawangan di Syab dan ada. Beli maksurat tu kalau boleh. Tiap-tiap masjid ada maksurat tu. Apa dia punya doa dalam tu? Ada 2-3 doa dalam tu. Doa yang istijab bila kena penyakit. Nombor 1, apa dia doa dia yang dalam maksurat itu, iaitu bila kita baca satu doa yang Allah Ta'ala sebut dalam maksurat itu, bismillahi tammati min syarri ma, bismillahi tammati, betul kan tu, min syarri ma khalaq. Dengan menyebut nama Engkau yang maha sempurna ya Allah, aku berlindung, na'udzubika min syarri ma khalaq, berlindunglah kami daripada segala benda yang kamu buat yang memudaratkan kami. Virus corona ni pun Allah buat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil satu lagi, anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ni panjang sikit lah, tapi baca dalam surat tu ada. Inilah penghulu segala doa istighfar.
Baca tiap-tiap malam kalau bangkit tahajud, jangan lepas sembahyang sunat taubat 2 rakaat, lepas sunat taubat baca doa ni banyak-banyak. Saya ada buat tu. Ya Allah, aku taubatlah, walaupun kita ni kita tak buat dosa besar, tapi dosa kecil ada. Tetap dosa kecil ada. Tengoklah, kadang tengok aurat orang, kadang kita tengok nafsu, tengok perempuan orang lalu, kita berkenan. Ada. Dosa dah mohong lah. Kan? Tambah kerja hospital kan, misi pula pakai baju ketat. Buat kerja depan kita, duk menonggek, nampak pungkak. Allah. Tu saya malas nak duk buat lama-lama, sebab pahala saya kurus. Segak-segak pula. Tambah hak pelatih-pelatih tu anak dara lagi. Kan? Aku tak tengok pun, lalu depan aku membazir. Ni masalah dia. Tu dosa lah tu. Dosa tu boleh diampun dengan istighfar tadi. Astaghfirullahalazim. Dosa itu bila kalau tertengok, jangan tengok pandang kali kedua. Hak tertengok tu bonus. Kan? Kita duduk elok-elok, tak masuk nyonya main melawat mak dia di bilik sebelah. Nyonya tu pakai seluar katok, seluar pendek ya. Baju punya ketat, lepas tu lengan pula pendek. Nampak habis. Kan? Maka kita ternampak. Kita jangan ikut. Tengok je. Kan? Jangan cari dia lalu tu, dia lintas lagu tu, kita pun ikut. Tu tak boleh. Hak tengok mula tu bonus, tak dosa. Hak palin tu, palin ikut tu, tu dosa. Jadi jaga dosa mata ni. Saya mudah mata kabak lah, tak berapa nampak. Tapi kalau misi tunduk pungkuk nampak mangkuk ayun semua. La ilaha illallah. Dan lagi kelih tu. Jahat sungguh yang kata nafsu ni, nafsu. Sebab itulah kena istighfar. Kita tak lepas dari dosa hari-hari kita lupa. Tu hak kecil lah, tak kira lagi hak yang dalam internetnya, dalam tak tahu nak abang lah tu. Hak budak-budak remaja duk tengok lah ni macam-macam tu semua tu dosa tuan-tuan. Dosa. Lewat solat pun dosa. Hati lalai pun dosa. Lepas tu kena istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baca doa tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca doa. Ataupun dalam surat juga ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu semua ibu segala istighfar. Selain daripada astaghfirullahalazim tu, astaghfirullahalazim tu pun bagus juga. Astaghfirullahalazim tu Tok Imam nak baca tadi tu. Tok Imam lepas bagi salam, 3 benda tu dia akan sebut. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Tu istighfar tu. Cukup berkesan. Tu saya kata tuan-tuan, eloklah sembahyang jemaah di sini. Sebab Tok Imam kita baca panjang wirid dia, elok. Banyak masjid yang sudah tidak lagi baca wirid panjang-panjang, baca pendek-pendek ya. Tapi masjid ni masih lagi, saya pujilah. Jadi kita teruskan. Itu tradisi yang bagus. Itu satu kebiasaan yang bagus. Dan itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita bila main babak, main apa, penyakit ke apakah, even kalau dajjal main pun besok, apa tempat kita nak berlindung tuan-tuan? Masjid lah tempat kita. Orang beriman, dia tak berlindung di night club, dia tak berlindung di tempat disco, dia tak berlindung di kelab-kelab yang mereka dah buat tu, di City Plaza. Tak berkumpul di tempat-tempat macam tu, tempat bowling tu dah. Kita berkumpul di sini, masjid. Ini tempat kita balik kepada Allah. Dan Allah jamin umat Muhammad. Sebab itu Allah, selagi mana kita tengok lah ni, tak ada umat yang diazab teruk, wipe out macam umat Nabi Lut tu di zaman kita ni. Kalau kena pun sikit-sikit tu ada lah. Macam contohnya tsunami 2004 di Aceh. Tapi tak semua mati.
250,000 je. Penduduk Aceh tu ramai 500,000. Tapi tak semua mati. Kalau banjir Nabi Nuh, tak ada yang hidup. Anak dia pun mati, anak Nabi Nuh. Nak habaq kata umumnya bala ketika itu memang tak ada yang hidup. Nabi Lut, isteri dia pun mati. Nah makcik lah, isteri Nabi pun jadi kapiak. Isteri Nabi Nuh kapiak, isteri Nabi Lut pun kapiak. Kalau hampa cakap isteri ustaz, tak usah duk isteri ustaz pun boleh masuk neraka. Pasal apa? Tu tak bagi ustaz nikah lain. Kena tu, kena. Ustaz tu mampu kan, lepas tu tak boleh nak nikah lain pasal bini tak bagi. Dia pula bukan takut bini, bini menakutkan. Macam bisa dengar kan. Selagi dia tak bagi kebenaran tu, dia buat perangai ke apa tu, esok ini dia jawablah dengan Allah, saya tak tahu, itu bukan hal saya dah. Itu hal orang-orang tertentu dengan Allah. Baik, tuan-tuan, begitulah penyayangnya Allah. Allah tidak azab umat Muhammad ni dengan bala yang umum. Cuma Allah minta kita itu banyak istighfar. Sebab itulah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini tiap-tiap kali lepas sembahyang ada wirid. Wirid tu, doa beramai-ramai tu yang Tok Imam baca kita aminkan tu. Itulah istighfar yang besar. Dan itulah yang menyebabkan bumi Malaysia ni tak kena bala yang teruk. Dan bumi Malaysia ini dipelihara oleh Allah sampai hari ini, dan insya-Allah sampai bila-bila. Selagi kita mengamalkan benda ni. Tuan-tuan, di Indonesia saya pergi semayang di masjid, tak ada wirid yang macam ni, tak ada. Wirid-wirid pendek tu ada, tapi tak ada yang macam ni. Saya pergi di Padang macam tu, saya pergi di Jakarta pun macam tu. Kecuali masjid-masjid pesantren. Kalau pesantren, pondok memang wirid panjang, istighfar panjang. Tu hak tadi yang Tok Imam baca tu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Itulah perisai kita daripada virus-virus yang tak ada ubat ni. Tu perisai tu. Tapi orang dah malas. Malas Tok Imam ni. Dia duduk kalau dah dia malas nak buat. Bila Tok Imam buat, dia nak ikut, dia nak keluar, dia nampak sangat kata loklah. Tunggu jugalah, tapi hati tu merungkam untuk kata kau Tok Imam. Jangan tuan-tuan. Tok Imam nak selamatkan kita, nak selamatkan kita ni. Tapi kita tak faham. Ulama-ulama buat benda ni bukan sengaja dia buat. Ada sebab dia, tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan yang dah baik kita dah buat dah ni, kita teruskan. Masjid Badar ni saya kata di antara masjid terbaik lah di Kedah ni. Teruskan, ini kebiasaan yang baik, dan kita yakin Allah pelihara kita dalam masjid ni dan di luar masjid. Selagi mana kita beriman dengan Allah, kita istighfar dengan Allah, Allah jamin aku tidak akan azab mereka, wahai Muhammad. Sebab itu permintaan Nabi. Nabi minta, ya Allah jangan azab umat aku ketika aku ada. Ya, dan selepas juga aku tak ada, kata Nabi. Allah turun ayat tu. Itu permintaan Nabi. Aku tidak akan mengazab umatmu selagi mana mereka mengucapkan istighfar. Jadi ubat terbaik untuk coronavirus ini adalah istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini yang pertamanya menyebabkan Allah suka dan sayang kat kita. Sedekah banyak-banyak dekat orang yang memerlukan. Bonti dekat tu. Sebut pasal sedekah ni, malam ni saya pun nak minta sedekah kat tuan-tuan. Mereka kata Dr. Jamnun pun minta sedekah. Ya betul. Saya bukan orang kaya-kaya dah. Saya bukan orang hebat-hebat. Saya orang biasa macam tuan-tuan. Jadi saya sekarang sedang dilanda musibah. Macam saya cerita itu, anak saya Meh Hamzat, anak nombor 2 ni, ni nama dia Zukhruful Hamzat. Hari tu dia tak main, dia tak ada. Ni saya bawa mai dia. Tuan-tuan boleh jumpa sakit sembang dengan dia terus. Dia sudah tamat dalam bidang perubatan ni, InsyaAllah nak jadi doktor juga.
di University of Zakhazig, tapi malangnya 3 tahun kebelakangan ni sebab dia belanja sendiri, saya yang biaya dia. Saya tak mampulah nak biaya sebab saya sakit. Bila saya sakit, tuan-tuan, saya perlukan bantuan. Akhirnya 3 tahun tak terbayang, tunggakan 100 berapa? 12,000 112,000 ataupun 28,000 kan? 28,000 US. 28,000 US. Nak kena bayar dalam tempoh bulan 2 dengan bulan 3, 2 bulan ni. Allah, mana nak cari, tuan-tuan? Lepas tu saya tak malu lah nak main jumpa, nak minta sedekah. Saya tak malu lah. Takkan saya nak rompak bank, no? Haji, tolong bagi tahu macam mana nak rompak bank mak malat tu, duit banyak. Takkan saya nak buat kerja lagu tu. Kan? Kita cari cara halal. Cara halal ialah minta. Kalau kita tak mampu, kita minta. Jadi malam ni kita minta lah sumbangan, tak kira lah bubuh atas, kalau ada tabung ke ataupun bubuh atas sejadah ke, kita tolong kutip sikit untuk anak saya ni, bagi kat dia. Dan kalau ada yang nak bagi zakat, boleh ambil nombor akaun ni 1590 1295 7355. Hari tu saya tak bagi nombor akaun ni, saya bagi nombor akaun saya. Ni saya bagi nombor akaun dia terus. 1590 1295 7355, Maybank. Nama dia Zukhruful Amzar. Ingat surah Zukhruf. Ejaan dia lagu tu ZUKHRUFUL, Zukhruful Amzar, IMZAR bin Jamnul Azhar. Akaun Maybank. Jadi boleh nak bagi zakat ke, tak kira dah apa saja bentuk sumbangan. Kau nak kutip sama-sama grup WhatsApp ke, kami terima. Bukan nak minta 100,000 dah, nak minta banyak mana yang tuan-tuan nak bagi. Kan? Dia kata, Ustaz, saya bawa RM1. Tak apa, RM1 lah. Bukan kita nak berkira, kerana benda yang sedekah itu walaupun sikit di sisi kita, kata Allah, besar di sisi aku. Saya ulang, hadis Qudsi Nabi sebut, Allah berkata orang yang bagi sedekah kecil di sisi dia tapi besar di sisi Allah. Takut apa? RM1 pun RM1 lah. Tuan-tuan, jangan kita kata, oi, saya nak bagi sampai 1,000. Tu banyak sangat. Tapi kalau boleh bagi banyak tu baguslah, sebab kami pun tak dapat nak kumpul banyak. Ni ada 2 minggu dah kami start ni, baru dapat 45,000. Ada baki 70,000 lebih lagi. Jadi minta tolong sangat-sangatlah. Dalam masa 2 bulan ni dia kena settle yuran tu, baru boleh dapat sijil untuk balik start houseman di sini. Jadi kita doalah, tuan-tuan tolong doalah kat saya bagi sihat dan bagi mudah urusan ni. Sebab saya nak tidur malam tak lena, tuan-tuan. Fikir kat dia, siapa yang anak ni, tuan-tuan, siapa ada anak dia tahu kita sanggup mati untuk nak bagi anak kita hidup, tuan-tuan. Saya ni boleh kata bukan larat pun, tapi sanggup pi sampai KL tiap-tiap minggu, pi ceramah, pi apa, kutip derma. Sebab di KL ni bolehlah sikit, boleh derma banyak sikit lah, orang sana duit banyak, kita sini orang kampung je, bukan nak boleh bagi banyak-banyak. Alhamdulillah, walaupun saya tak sihat, saya duk pergi kat KL tiap-tiap hujung minggu, pergi tazkirah Jumaat, pergi di pejabat. Tidur ni merata ya, tuan-tuan. Kadang tidur dalam kereta, kadang mandi pun mandi dekat arena dia, dalam keadaan tak sihat ni. Tapi saya pergi juga, kerana saya ingatkan anak saya. Anak ni kita sanggup buat apa saja. Orang ada anak dia tahu. Itulah kasih sayang seorang ayah, tuan-tuan. Jadi macam mana pentingnya anak saya ni kepada diri saya. Saya harap tuan-tuan pun tolonglah kita pakat-pakat bantu dia. Moga-moga dapat memberikan manfaat itu semua. Dan kalau ada yang mungkin dia kata saya nak beli produk lah, boleh nak bantu sambil-sambil tu saya dapat faedah, ambil. Ada produk kat luar tu, minyak super power ada, malam ni saya bawa pil minda pun ada, pil ubat-urat pun ada, ubat-urat. Dan kopi Habatus Sauda, kopi Habatus Sauda yang campur dengan susu kambing.
bagus untuk kita orang-orang dewasa makan, terutama makcik-makcik yang tak larat tu, dia bagi tenaga. Yang kedua, dia mudahkan buang air besar, dan dia meregulir balik sistem penghentaman kita. Dia menghilangkan jangkitan kuman pada saluran kencing, UTI, dan juga jangkitan kuman pada paru-paru. Cukup bagus apa tu solat. Dia boleh dapatkan dekat luar lagi siapa yang berhajat. Kita niatlah sambil memberi, sambil menderma untuk anak saya ni, insya-Allah. Saya ucap ribuan terima kasih atas bantuan yang bakal diberikan. Satgi boleh ambil nombor telefon dia, dan kalau nak kod satgi, kod tak dapat tulis tadi nombor akaun, minta kat dia balik. Surat-surat kedutaan semua ada. Dia akan tunjuk satgi tu satu beg dia bawa tu. Pengesahan kata yang kena bayar nanti pun 2 bulan lagi ni ada, dan juga jumlah 112,000 tu pun ada juga. Boleh tengok kat dia sekali. Terima kasih sekian. Aku lupa oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma wa ilma ta'wila. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qaballahu minkum wa barakatuh. Jazakallah.